nak masuk kat sini dan seterusnya membuat fork ke arah king dan bishop sambil membantu pawnnya untuk mara dan tukar kepada queen. Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Pada sempena bulan kebangsaan ini, X-Chess Academy sekali lagi telah mengadakan chess puzzle challenge. Kali ini kita ada medal sangat cantik, medal bercorak berbentuk harimau sebagai satu ikon lambang kepada negara Malaysia. Jadi apa tunggu lagi, korang boleh dapatkan medal limited edition ni. Ada 2 minggu lagi sebelum tarikh tutup. Selesaikan 318 puzzle sempena 31 hari bulan 8 dan hantarkan bukti, dan medal yang cantik ini akan dipost ke alamat rumah anda. Jadi daftar segera, segala info macam biasa saya letak dekat dalam deskripsi dekat bawah. Okey, pada hari ini saya nak ajak korang semua untuk tengok satu game yang telah dimainkan oleh seorang legenda catur dari Amerika Syarikat, iaitu GM Bobby Fischer. Tapi kat sini dia adalah satu online game, satu game yang dimainkan secara online di ICC. ICC ni lebih kurang macam chess.com ataupun Lichess lah, tempat untuk bermain chess secara online. Kat sini lawannya bukan calang-calang, kita ada GM Nigel Short, seorang GM dari England yang pernah menduduki tempat ketiga terbaik dunia. Nigel Short ni nama dia je, Nigel Short, bukan nama panggilan. Itu memang nama sebenar dia, dan orangnya tak adalah short pun, sangat tall sebenarnya. Okey, jadi kat sini kita nak tengok game ni. Cuma bila ditanya ketika di interview, Bobby Fischer menafikan. Dia kata, bukan saya yang main game ni, tapi ramai kawan-kawan semua pencatur-pencatur handal semua mengatakan ini Bobby Fischer yang main. Sebab apa? Sebab dalam game ni Fischer mainkan sesuatu yang pelik tapi masih lagi menang. Siapa lagi yang boleh buat macam tu kalau bukan Bobby Fischer, betul tak? Dah lah lawan seorang legend dari England pula. Jadi jom kita tengok game ni. Tapi perlu diingat, ini merupakan game Blitz yang dimainkan secara online. Jadi kita tak akan tengok secara mendalam, kita lebih kepada nak enjoy, nak tengok game ni. Okey, jom kita start. Kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh GM Nigel Short menentang hitam yang dimainkan oleh GM Bobby Fischer. Nigel Short memulakan dengan pawn E4. Kita ada F6, satu opening yang sangat pelik dimainkan oleh Fischer kat sini yang dinamakan Barnes Defense. Seterusnya F4 dibalas dengan C6, C4 dan seterusnya King F7. Inilah yang saya katakan satu move yang pelik yang telah dibuat oleh Bobby Fischer, sebab ini hanyalah online Blitz game sahaja. Okey, seterusnya naik C3 kat sini. Kita ada King E6, D4 dan seterusnya King ke D6. Tujuan Fischer keluarkan King kat sini adalah untuk kembali dan lari masuk ke kubu satu lagi. Ini satu benda yang bagi saya kelakar sikit lah. Mungkin Fischer cuba untuk, orang kata, bergelak ketawa. Dia nak main dengan happy-happy saja kat sini, nak test dia punya opponent. Okey, jadi Short gerakkan pawn ke F5 kat sini dengan idea untuk bawa bishop datang ke F4. Sebab itu Fischer terus larikan King ke C7. Kita ada bishop F4 check, D6 block check tersebut, dan seterusnya C5 meletakkan tekanan ke atas pawn D6 kat situ. Sudah semestinya pawn tak boleh nak makan sebab ada pin. Baik, seterusnya hitam mainkan E6. Kita ada pawn F makan pawn E6, bishop makan pawn E6, dan kat sini sepatutnya Short mainkan gerakan pawn ke D5, cuba untuk membuka ruang. Satu tips kepada anda semua, terutama kepada pencatur beginner, kalau korang ternampak king lawan yang masih berada di tengah papan, cuba secepat mungkin untuk buka permainan, buka ruang, buka banyak line supaya piece-piece anda boleh datang dan seterusnya menyerang king yang masih tak boleh castling ni. Kat sini hitam boleh mainkan pawn C makan pawn D5, tapi putih boleh membalas dengan pawn C makan pawn D6 check, bishop makan pawn D6. Seterusnya naik ke B5, membuat check dan seterusnya membuat fork. Selepas king lari ke D7, kita ada bishop makan
D6 dan kita dapat tengok ini adalah satu posisi yang sangat-sangat tidak seronok untuk dimainkan oleh hitam dan putih akan menang dengan mudah. Namun selepas bishop makan pawn E6 kat sini, rook C1 menjadi pilihan Nigel shot. Kita ada A6, knight F3, G5 menyerang bishop dan seterusnya pawn C makan pawn D6 check. Tapi Fischer tak makan balik pawn tu, dia larikan king ke C8. Kita ada D5. Lihat bagaimana Nigel shot cuba untuk membuka ruang di sebelah tengah dan kita dapat tengok king tu betul-betul berada di laluan rook kat situ. Seterusnya pawn G makan bishop F4. Kita ada pawn D makan bishop E6, bishop makan pawn D6, knight A4, bishop B4 membuat check terlebih dahulu dan kat sini shot memilih untuk melarikan kingnya ke F2. Kita dapat tengok sini ada situasi dua-dua pemain tidak membuat castling. Okey, knight H6 kat sini, queen makan queen, pertukaran queen ya, dan seterusnya king makan queen D8. Kita ada knight B6 masuk untuk menyerang rook di A8 kat situ. Tapi kat sini Fischer mainkan knight pergi ke G4 membuat check terlebih dahulu, memaksa king pergi ke E2 dan barulah rook melarikan diri ke A7. Seterusnya H3 menyerang knight, knight lari ke E5 dan ada pertukaran knight dengan knight makan knight E5, pawn F makan knight E5 dan seterusnya G3 cuba untuk membuka ruang bishop dan juga rook cuba untuk bebas kat situ. Kita ada pawn F makan pawn G3, bishop keluar ke G2, king E7 cuba untuk pergi ke tengah papan, H4, bishop A5 menyerang knight, knight lari ke C4 sambil menyerang bishop dan seterusnya bishop masuk ke C7. Rook H F1 dimainkan oleh putih dan barulah king makan pawn E6. Bishop H3 membuat check, king lari ke E7, knight E3, rook G8, knight F5 check, king lari ke E8, rook C D1, cuba mengambil file D kat situ. Seterusnya pawn ke C5, knight H6 menyerang rook, rook lari ke G6 menyerang kembali knight tersebut dan knight balik pergi ke G4. Kita ada pawn G2 kat sini dan semestinya kat sini bishop tak boleh nak makan pawn ni sebab kalau bishop makan pawn G2 tu knight ni akan tergantunglah, jadi rook makan sahaja knight G4 free kat situ. Jadi selepas G2, rook F2 dimainkan. Kita ada king ke E7 dan barulah rook makan pawn G2, knight ke C6, knight E3, rook makan rook G2, pertukaran rook, bishop makan rook G2 dan knight D4 membuat check, king lari ke D3 dan seterusnya B5. Fischer cuba untuk menggunakan 3 pawn di sebelah sini dan cuba untuk mencipta pas pawn sebab dia tengok pawn lawannya hanya ada 2 kat sebelah sini. Inilah yang kita panggil sebagai pawn majority. Alright, kat sini putih mainkan knight masuk ke D5 check, satu tempat yang cantik untuk knight kat situ. King lari ke D6, rook ke F1, cuba untuk masuk terutamanya ke 7 rank. Jadi bishop D8 dimainkan membuka kawalan rook kat situ. Kita ada rook ke F8 menyerang bishop, bishop makan pawn H4, B4 dimainkan dan seterusnya tolakan pawn ke C4 membuat check. King lari ke C3, rook G7 menyerang bishop, bishop lari ke F1, rook masuk ke G4 menyerang pawn, rook ke A8, serang balas menyerang pawn di A6 kat situ. Kita ada rook makan pawn E4 dan kita dapat tengok bila pawn tu dah tak ada, knight ni boleh dimakan secara percuma oleh king. Jadi kat sini kalau tengok betul-betul knight ni diancam dan knight ni sebenarnya tak ada tempat untuk larikan diri. Kenapa? Satu tempat saja yang knight boleh pergi iaitu knight ke B6. Namun ada beberapa gerakan bagus untuk hitam kat sini dengan bishop ke E1 check, memaksa king pergi ke B2, C3 check, memaksa king ke B1 untuk kawal kenaikan pawn ni. Kita ada C2 check, king masuk C1 dan seterusnya bishop boleh lari balik ke H4 dengan idea rook nak masuk kat sini dan seterusnya membuat fork ke arah king dan bishop sambil membantu pawnnya untuk mara dan tukar kepada queen. Jadi ini adalah kemenangan yang besar untuk hitam lah. Sebab itulah selepas rook makan pawn E4, shot tak larikan knight dia pilih untuk rook makan pawn A6 check. Kita ada king makan knight D5, bishop G2 membuat pin rook kat situ. Bishop E1 check, memaksa king pergi B2. Kita ada C3 check, king C1 dan seterusnya bishop D2 check,
King D1, Knight F5, Bishop makan Rook di E4, King makan Bishop di E4, King E2, dan kat sinilah Bobby Fischer membuat beberapa langkah yang bagus dan seterusnya membuat GM Nigel Short menyerah kalah dan resign kat sini. Okey, korang boleh cuba untuk pause video ni kat sini dan cari apakah gerakan tersebut. Silakan. Baik, kita dapat tengok ada pawn C yang sedang cuba untuk naik queen kat sini. Jadi gerakan bagus kat sini ialah knight pergi ke D4 check. Sudah semestinya king terpaksa pergi balik ke D1 sebab kalau tak pawn tu akan naik. Jadi kat sini gerakan penyudahnya ialah king pergi ke D3. Ini adalah gerakan yang bagus. Sebab apa? Sebab kat sini ancamannya adalah untuk tolak pawn C2 dan seterusnya tukar queen. Tak ada apa-apa yang putih boleh lakukan kat sini. Jadi sebab itulah Short resign kat sini. Baik, satu-satunya cara untuk tak bagi pawn ni naik adalah dengan gerakan rook pergi ke A3 membuat pin. Tapi kat sini Fischer cakap, alah, kalau pawn ni tak boleh bergerak, ada dua lagi pawn kat sini yang boleh bergerak. Jadi senang saja dia boleh tolak E4 dan pawn ini pula akan maju dan tukar kepada queen. Jadi sebab itulah selepas king pergi ke D3 terus Short resign dan menyerah kalah. Ini adalah satu-satunya game yang dimainkan oleh GM Nigel Short menentang seorang legend GM Bobby Fischer, dan ramai yang cakap ini adalah game Bobby Fischer. Sebab apa? Sebab korang dapat tengok kan, walaupun openingnya adalah sangat teruk dan macam main-main, tapi last sekali dia masih lagi berjaya menentang seorang GM yang sangat kuat. Baik, itu saja daripada saya. Jangan lupa untuk ramai-ramai sertai Chess Puzzle Challenge dan dapatkan medal yang sangat cantik yang saya tunjuk sebentar tadi. Itu saja. Terima kasih kerana menonton. Silakan like, share dan juga subscribe kepada channel kami. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye. Chess Academy.